Puan yang berhormat, Jelun tak ada, saya jumpa yang berhormat Sempang Rengap. 5 minit. Terima kasih Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, kalau kita lihat seperti mana sektor-sektor lain, sektor pendidikan juga amat teruk terjejas dampak pandemik. Malah kalau kita lihat sektor pendidikan merupakan masa depan negara. Kita maklum, sesi pembelajaran atas talian telah dijadikan alternatif kepada sesi pendidikan pembelajaran dan juga pelajaran bersemuka. Dan kita tahu melalui media bagaimana sesi pembelajaran atas talian telah menimbulkan 1001 masalah, bukan hanya kepada anak-anak, juga kepada guru dan juga kepada ibu bapa kerana lemahnya capaian internet dan juga kerana isu pemilikan peranti. Langkah memberikan vaksin untuk mewujudkan daya ketahanan diri ataupun imunisasi kelompok di kalangan warga pendidik dan pendidikan adalah wajar dan perlu agar sektor pendidikan dapat kembali normal dan sesi pelajaran dan juga pembelajaran bersemuka dapat kembali semula. Berhubung dengan isu vaksin kepada warga pendidikan, saya ingin bertanyakan kepada YB Menteri dan juga memberikan beberapa cadangan. Pertamanya, tadi kita tahu ramai di antara rakan-rakan MP yang membicarakan tentang bilangan guru yang divaksin. Tetapi kalau kita bicarakan tentang sekolah, ekosistem pendidikan bukan hanya berkisar pada guru semata-mata. Kaki tangan sekolah, pekerja kantin, pengawal keselamatan, pemandu bas dan termasuk murid-murid. Mereka ini perlu diberikan perhatian dan perlu diberikan vaksin. Soalannya, apakah pelan kerajaan untuk memberikan vaksin kepada seluruh ekosistem warga pendidikan ini? Cadangan saya, berikan vaksin kepada sekolah-sekolah tanpa perlu mereka pergi ke PPV. Bawa vaksin ke sekolah-sekolah untuk warga pendidikan diberikan vaksin keseluruhannya sebelum memulakan persekolahan. Yang kedua, apakah status kenyataan YBM pada 18 Jun yang lalu untuk memberikan dos pertama vaksin kepada calon SPM 2021 yang janjinya akan diselesaikan pada Julai. Sekarang Julai telah berada di penghujungnya. Apakah janji tersebut telah ditunaikan? Cadangannya, berikanlah. Kita tak kisah Julai ke Ogos, tetapi bincang elok-elok dengan Kementerian Pendidikan, berikan kepada calon bukan hanya calon SPM saja, calon STP dan juga calon STAM. Ketiganya, apakah juga pelan kerajaan untuk warga college vocational? Seringkali college vocational tidak dibincangkan. Kita bincang sekolah, walhal college vocational agak berbeza. Kerana sama ada pelajar, tenaga pengajar terpaksa hadir ke makmal, ke bengkel dan juga lapangan. Mereka tak sama dengan sekolah biasa. Mereka terpaksa menjalani amali dan praktikal. Apakah perancangan kerajaan? Cadangan saya, berikan vaksin kepada mereka. Kerana mereka juga amat penting dan perlu untuk hadir kepada sesi PDP bersemuka. Keempat, apakah juga pelan kerajaan untuk memberikan vaksin kepada warga IPT, sama ada IPTA ataupun IPTS, termasuk juga warga IPG, iaitu Institut Perguruan. Bukan hanya kepada anak-anak ataupun siswa, tetapi kepada juga pensyarah, kaki tangan, staf. Dan mana kita tahu bahawa bilangan pelajar sama ada IPTA, IPTS di pendidikan tinggi adalah 1.3 juta. Kita tahu ramai yang telah menerima vaksin melalui AZ yang telah ditawarkan baru-baru ini, tetapi tidak semuanya. Dan ini membawa kepada soalan yang kelima. Umum mengetahui bahawa terdapat lebih banyak kampus IPT telah digunakan untuk menjadi PPV. Persoalannya, apakah apabila kampus tersebut dijadikan PPV, warga kampus juga turut menerima vaksin? Cadangan saya, berikan vaksin kepada warga IPT sekalian. Pensyarah, mahasiswa, kaki tangan dan semua yang terlibat. Mereka perlu kembali ke kampus. Yang keenam, apakah pelan kerajaan untuk memberikan vaksin kepada warga politeknik dan college community? Mereka seperti juga warga college vocational, warga TVET perlu hadir kepada pendidikan bersemuka. Mereka perlu pergi ke bengkel, pergi ke makmal dan juga ke lapangan. Beri cadangannya, berikan vaksin kepada mereka semua agar mereka dapat kembali menerusi sesi pembelajaran mereka. Dan yang terakhir, saya yakin bahawa keputusan berhubung isu-isu di atas yang telah saya bawakan
akan melibatkan keputusan bersama dengan KPM dan KPT yang menyepi. Saya pun tidak tahu mengapa kerajaan tidak memberikan tumpuan kepada sektor pendidikan, lantas memberikan ruang kepada KPT dan KPM untuk membuat pembentangannya. Mungkin pendidikan tidak begitu penting bagi kerajaan ini. Soalan saya, sejauh mana proses libat urus bersama kementerian-kementerian tersebut? Tadi disebutkan YB Menteri menyebutkan tentang sesi libat urus dengan kementerian itu, kementerian ini, tetapi kurang disebutkan libat urus dengan KPM dan juga dengan KPT, kecuali untuk menjadikan IPT sebagai PPV, tetapi ini dalam isu vaksinisasi warga mereka. Apakah pelan tindakan bersama untuk memastikan pendidikan kita kembali normal? Cadangan saya, YB minta rumuskan lagi. Ya, bentangkan kepada rakyat hasil libat urus dan juga usaha sama dan juga plan pendidikan ke depan pasca COVID, plan vaksinasi, hasil perbincangan antara kementerian menteri dan juga dengan KPM dan juga KPT. Kerana pendidikan adalah untuk semua dan tanggungjawab kita bersama. Terima kasih Tuan. Terima kasih Yang Berhormat Sempang Rengam.